Greeting Explorers! Hai, Assalamualaikum. Saya Suhaila and welcome to the second episode of What's Up Gamma. So, I bersama hari ini dengan kawan-kawan istimewa kita daripada Asik. So, boleh introduce diri sendiri. Okay. Hello, Assalamualaikum. Saya Nadia. Hai, saya Sharifah. Saya Arif. Okay, so dorang hari ini atas program VUES. So, boleh explain tak VUES tu program apa? Okay, VUES is under ASIC. VUES ni acronym is Voice Unheard Empathy Support. So kita tahu kan kalau under macam sekolah ada PRS. So kita orang dikira macam tu lah. Akan dengar curahan-curahan hati setiap pelajar-pelajar yang datang kepada kami dan akan bagi nasihat yang terbaik apa yang patut diorang buat. Ya, betul. Dan baru-baru ni kita ada edarkan satu link confession dalam bentuk Google Form untuk student-student share problem atau perasaan mereka lah untuk kami kupas. And jangan risau, untuk kami kupas masalah mereka ni kami rujuk kepada kaunselor yang bertauliah lah untuk untuk yang lebih macam lebih apa betul solution dia lebih bagus lah daripada tu kan, daripada yang bertauliah. So benda tu boleh dipercayai lah. Selain tu juga, kita orang adakan satu program yang melibatkan sukan untuk menghilangkan stres semua budak-budak FSG. Dan pada minggu ini kami baru-baru mengadakan program Views bersama Views with Frisbee with Views. Dan alhamdulillah sambutan sangat wow. Dan untuk korang update untuk program seterusnya, korang boleh follow IG VUES_ASIK di Instagram. Wow. Promote sendiri, ada Instagram sendiri, dia asing daripada Asik. Dia asing. Asing daripada Asik. Okay. So podcast hari ni kita orang tumpu kepada confession daripada Google Form VUES. Jangan risau, ni semua anonymous. So identity masing-masing daripada confessor tersebut remain unknown lah. Unknown. So boleh mulakan dengan confession yang pertama. I akan baca ya. So, confessor ini cakap, I know I am a bad person, but I also know that I am a good person as people treat me good. But really, I am not that good. I only do good things to people because I don't want people to know the real me, which is the bad side of me. So, is it okay to do this? Can I continue with this ridiculous behavior, or should I just show people that I am really not a good person? How to actually be yourself? That is the question. So, boleh ulaskan? So from that statement kita boleh fahamkan yang confessor tanya, patut ke dia terus jadi baik ataupun dia ubah dia punya sikap. Bagi saya lah kan, dia tak salah pun untuk dia jadi baik terus. Betul. Sebab kita ni manusia. Kita tak terlepas dia buat benda yang jahat ataupun benda yang buruk kan. So saya rasa boleh je dia teruskan sebab dia tak perlu ubah, sebab dia pun dah cukup sempurna rasanya untuk tukar. So mungkin ada certain memang ada setengah orang memang tak suka kita walaupun kita buat baik, betul tak? Betul. Even benda tu benda yang bagus untuk orang, tapi ada yang tak suka. So just be yourself lah. Betul. Okay, untuk orang yang tulis confession ni, saya nak saya dapat rasakan yang awak ni orang yang tak deserve untuk menjadi baik. Dan saya boleh suggestkan untuk awak naikkanlah jati diri awak tu. Kerana jati diri sangat penting sebab dia sangat bergantung kepada kita punya confident dan kita punya macam mana kita berfikir. Tapi saya pun pernah melalui itu di the lowest point in my life. Saya rasa macam semua saya salah. Itu saya pergi kafe salah, makan nasi salah, minum air pun salah. Rasa macam kita berlalu kat kafe tu macam semua orang pandang kita. Orang pandang kita, overthinking teruk time tu. Baik. Kalau kita borak ni tak sampai 40 minit. Tapi faham lah perasaan tu. So frustrating. Rasa macam what is wrong with me? Macam kenapa aku macam ni tu? Dia rasa marah kat diri sendiri kan. Betul. Tapi apa yang saya buat, saya hilangkan semua negative thinking tu. Tapi saya persoalkan diri, kenapa kita nak kena highlight benda-benda buruk macam ni? Aku ni tak ada teruk sangat pun. Macam tu, apa aku buat sampai dia benci aku? Macam tu, saya rasa macam kita kena buang semua negative thinking tu. Sebab benda tu tak berbaloi untuk kita. So as long as kita baik dengan orang,
kita baik depan orang dan orang pun cakap baik pasal kita, it's okay. Dan bila kita dia juga melibatkan orang-orang yang ada traumatized, betul tak? Yang ada bad memories, mungkin melibatkan family, kawan ataupun environment dia sendiri. Dan rasa bersalah tu is normal untuk kita. Pernah tak rasa bersalah semua? Oi, Ya, mestilah ada. Hantar due date assignment pun rasa bersalah lambat. So kita kena belajar untuk move on daripada memories tu, untuk kita develop perangai baru untuk kita. Sebab kalau kita stay on the same spot, kita akan stuck. Faham tak? Stuck, tak develop pun. Tak ada bagi Betul. effect apa-apa kat kita. Betul, because part of growth is actually acknowledging your mistakes. Betul. So kalau kita tak acknowledge mistakes, dia tapi tambahan juga bahaya juga kalau kita just focus on positivity, because itu akan jadi toxic positivity toxic one day. positivity. Because kita tak sebenarnya bagus benda-benda negatif in our life. Try look it at the glass half full instead of the glass half empty. So every mistakes in our life mesti ada hikmah. Tuhan dah susun atur hidup kita kan, segala mistakes. So kita boleh look back at our mistakes and then kita try self-reflect. Itu Okay, yang betul. penting. Dan selain itu juga yang orang-orang yang tak move on dengan memories dia, saya rasa macam dia macam mempersoalkan tu kerja Tuhan lah. Macam kenapa aku macam ni? Kenapa aku macam ni? Kenapa aku macam ni? Lepas tu dia salahkan Tuhan. So saya rasa dia the way dia nak cara tu is keep buat benda baik pada orang lain, sebab Islam pun menuntut benda tu kan. Lagi satu mungkin kita kena ubah thinking kita, macam setiap orang tu ada kebaikan dia sendiri. Even penjahat pun ada baik dia. Apa kalau ada ustaz tu cakap kan, macam sekering-kering ikan ada isi dia. Macam tu. So rasanya kita mestilah bila ada problem kita nak solve dengan cara yang baik. Betul. Macam mana kita nak solve pula kan perkara ni? Okay, kita perlu lihat yang kita tak boleh letak diri kita dekat dalam negativity. Kita tak boleh fikir, selalu fikir macam aku ni macam Arif kat cerita, apa salah aku kan? Tiba-tiba semua orang tengok aku ni panas semua benda negatif kan. Tapi kita tak boleh banyak fikir sebab benda tu dia macam merosakkan mindset kita. Sebab kita selalu overthink, menyebabkan kita akan kurang confident. Ada low self-esteem. So pada pandangan pada pandangan Sharifah, rasanya boleh untuk lebih confidentkan diri dengan self-talk. Self-talk contohnya monolog depan cermin. Macam cakap, hari ni, jadikan rutin pun boleh. Hari ni aku nak buat baik untuk kebaikan aku sendiri, sebab bukan kita nak terima kebaikan, kita kena buat kebaikan dulu. That is why lah. So macam cakap, hari ni aku nak pergi menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Aku nak pergi buat baik, bila jumpa orang je aku nak senyum. Bila nampak orang rasa macam aku nak tolong, aku nak bersedekah untuk hari ni. So macam bagus lah kan. So bila kita setiap hari macam tu, rasa macam kita akan develop satu perasaan yang baru, betul tak? Betul. Just keep on doing the good things kan. Sebab even in Al-Quran, ada potongan Al-Quran yang kata sesungguhnya Allah itu tidak Allah itu tidak mengubah umat itu, melainkan umat itu sendiri yang mengubah diri dia sendiri. So you need to kena Take initiative. take inisiatif untuk ubah diri sendiri. Siapa lagi nak ubah kita melainkan diri kita sendiri. Betul, dia tak perlu drastic pun. Dia small step semua boleh. Asalkan dia progress. So instead of that, yang kita boleh just let it go. Let it go macam lagu Frozen kan. Let it go. Let it go. Let it go. Macam tu. Sebab masa lalu dengan masa depan tak sama. Masa depan kita boleh ubah, masa lalu kita tak boleh ubah. So kita ambil masa lalu tu sebagai pengajaran untuk kita untuk terus ubah ke lebih baik lah. So just focus on present moment saja. Nadia nak tahu tak apa benda paling jauh dalam hidup kita? Apa itu? Masa lalu. Kenapa tu? Sebab benda tu macam kita tak boleh nak pergi pun. Memang. Yalah. Kecuali ada mesin untuk patah balik. Syah. So itu confession daripada confession pertama kita. So itu nak rungkapkan,
just let go of the past. You can reflect on your self mistakes but not too much lah. Because kita akan membazir masa kalau kita tengok kat past mistakes kita, betul tak? Betul. So the next step is just take baby steps and do good. Macam tu. So kita boleh move on kepada confession yang kedua. Alright. So I mulakan. I seorang je ke rasa macam ada abandonment and attachment issue sampai kalau orang tu stop give that little attention pun dah rasa macam sedih sangat. Maybe because I membesar dalam family yang jarang meluah dan selalu busy. Cuma nak tahu jugalah abandonment and attachment issue ni macam mana nak rawat ya? Okay. Before kita jump to this situation kan, kita kenalah tahu apa itu attachment issue. Betul. Kan? Attachment issue sebab siapa je yang tahu, kadang-kadang ada yang macam apa tu attachment issue kan. So attachment issue ni is pertautan ataupun hubungan antara caregiver ataupun caregiver tu pengasuh macam parents kita, mak ayah ataupun atuk, nenek daripada kecil. Tapi dia terbagi kepada dua tau. Okay, macam sama ada dia in the bad, in the good things ataupun in the bad things. Kalau untuk in the good things, dia secured base. So secured base ni lebih kepada macam dia dapat kasih sayang yang baik, dapat safety. So dia lagi lebih lagi selamat, nak bercerita pun macam okey je. Tapi the unsecured base, dia lebih kepada the opposite side of this secure kan. Dia macam itu juga menyebabkan anak tu dia akan low confident, dia rasa takut, rasa tak biasa dengan parents ataupun caregiver dia. Meluahkan perasaan, takut kena marah. Sebab dah macam dah dapat maybe diorang kurang kasih sayang, tak pun parents sekarang kan dua-dua bekerja. So kurang dapat perhatian. That is why lah tercetusnya isu abandonment dengan attachment issue kan. Faham. Okay, so sekarang ni saya nak tambah. Dia ada satu principles tu yang macam kita kena take note, iaitu Maslow principles. Dia ada macam satu segitiga kita punya basic need yang diperlukan dalam hidup kita. Dan bawah sekali cuba teka apa? Bawah sekali adalah psychological need, iaitu kita shelter, food, air, dan seterusnya kita ada safety. Cuba bayangkan zaman sekarang ni banyak sangat parent-parent yang agak abusive kan. Bahaya untuk anak-anak tu kan. Itu je. Yang betul. Cuba bayangkan kalau base segitiga tu pun dah tak strong, apatah lagi apa jadi kepada anak tu untuk masa depan. Betul. Dia nak dia jati diri pun susah. So macam Syarifah kata kan, macam tak ada tempat meluah. Akhirnya dia cerita kat kawan-kawan. Akhirnya kawan-kawan cerita dekat bersebar kat orang lain. So akhirnya dia kena lagi teruk lah. Kan baru-baru ni kan ada yang viral budak kecil Korea tu. Kesian sangat. Tapi nampak budak tu dia matured, tapi walaupun dia umur 4 tahun 4 tahun betul. Nampak sangat dia matured, terpaksa because tak ada parents untuk dia untuk rely on. So dia terpaksa maturekan diri sendiri untuk rely on diri sendiri, which is quite sedih lah. Cuba kan dari depan kamera pun dah macam tu, apatah lagi behind the scene kamera tu. Seram. It is quite a privilege lah for someone to have a nice support system from home. Tak semua orang dapat kan. Tu senyap. Okay. So kita tak boleh juga nak salahkan parents. Sebab contohnya Nadia anak pertama. So Nadia ada 3 adik-beradik. So sepanjang Nadia membesar ni, Nadia boleh nampak lah perbezaan different treatment antara adik dengan Nadia. Contoh kalau Nadia strict kan, kena belajar, tidur awal. Kalau nak keluar malam tak boleh, pukul paling-paling pun maghrib pukul 6 dah sampai rumah, tak boleh keluar dah. Tapi kalau adik boleh sampai 2-3 pagi. Tak pergi sekolah pun tak apa. Main handphone. Zaman kita dulu ayah demam lah. Boleh jalan kan? Jalan. Pergi sekolah. Pergi sekolah. Jalan kaki pergi sekolah. Adik naik motor, naik bas. Macam tu. So tapi sebabkan Nadia anak pertama, so Nadia faham lah sebab parent baru first time jadi parents kan. Ibu bapa kan. So dia masih dalam proses belajar. Kalau kita pun, kalau kita baru first time buat tu, kita pun masih dalam proses belajar. Proses belajar. Ada mistake dia. Ada mistake dia. So
bolehlah faham kenapa kan. So Betul, kita tak boleh nak letak 100% dekat parents because it's their first time handling life also. Macam ada anak, macam mana nak handle anak. sebab dia orang pun macam kita juga masih muda, suka enjoy Kita kan. mungkin tengok Suka enjoy sana sini. kita mungkin tengok parents kita macam dah banyak pengalaman, kenapa jaga kita macam ni. Tapi sebenarnya ini first time diorang, tak kisahlah. Okay, diorang jaga anak sulung, it's their first time handling one child. Kalau dah ada 2 anak, 3 anak, itu pun first time diorang untuk handle sebab anak setiap ramai. anak kan beza berbeza. perangai dia macam mana. Betul, setiap anak pun boleh beza juga. So untuk feeling of attachment issue ni, macam mana nak overcome? Okay, saya cadangkan kepada yang tulis confession ni untuk join persatuan dan program. Sebab bila kita join banyak-banyak program, kita akan berjumpa dengan ramai sangat orang. Macam program podcast hari ni pun saya tak kenal diorang ni, tapi kita just masuk air je. Kita just masuk air je. Sebab bila kita bertemu dengan orang-orang baru, kita rasa macam macam kita tak berharapkan satu tempat bergantung tu kat seseorang. So kita akan bila circle kita makin besar, so kita macam tak ada berharap satu je yang macam kau tak boleh, kau tak dengan orang lain, kau kena dengan aku je. Macam tu. So banyaklah join-join sukarelawan dan even Asyik pun ada join program, buat program juga. So Arif, dia macam banyaknya program ni. Tak nak promote ke? Macam Tak nak mana? promote. Macam mana boleh join? Ada banyak join program ke Alhamdulillah macam setakat ni macam daripada saya banyak ada NGO yang saya join, macam Brigade Sukarelawan, YOSH, Pepias pernah join, Youth Malaysia, dan alhamdulillah lah sampai sekarang macam masih itulah. So kepada semua student UiTM Shah Alam yang nak join program-program sukarelawan macam ni, korang boleh follow IG macam Brigade Sukarelawan, Rakan Alam Sekitar dan Persatuan Penyayang, sebab diorang banyak sediakan program dan dia akan develop korang punya satu karakter yang baru lah, yang suka join sukarelawan. And dapat isi masa lapang. Isi masa lapang. Promote-nya ada sponsor tak? Tolong kredit je kat bawah. Tapi setujulah juga bila join banyak program sukarelawan. So dulu masa sekolah menengah form 1 sampai form 3 masuk PRS. And masa kita punya motto PRS sekolah kita orang, help yourself by helping others. So sangat setujulah kita banyak join program-program sukarelawan. Kita unknowingly kita helping ourselves juga. Pernah sekali tu kita join sukarelawan, ada brigade yang pergi ke Kelantan Terengganu yang banjir tu kan. Kita just seorang-seorang time tu. Tak ada kawan time tu. Tak ada kawan. Berani time tu. Macam kita pergi je. Hidup time ni tu keras. lah. Hidup ni keras. So macam kita follow je. Alhamdulillah lah sampai sekarang macam kawan-kawan tu macam still in contact. Bila kita tengok hi, kita go macam tu. So macam kita tak ada mengharapkan satu tempat untuk satu kawan je untuk kita meluah. So ramai sebenarnya yang sedia mendengar sebenarnya. Sebab kita buka new circle. Kita buka new circle. Circle-nya aku kenal dia daripada aku volunteering. Faham. And then tapi kalau contohlah kita rely too much on orang luar, is it considered macam a bad thing ataupun kita actually only take the good out of it? Macam kita rely sangat dekat orang luar. Orang luar tu maknanya in our circles or In circles macam tu. in circle orang luar, macam dia bila kita dah masukkan seorang tu dalam circle kita, maknanya kita dah trust. Kita dah trust dia. Betul. Tapi tak semestinya dia macam tak Boleh semestinya menerima. boleh menerima. Faham? Bila macam contoh macam circle tu macam ada yang macam bila dia datang kita, aku dah tahulah masalah dia ni dah, malas aku nak dengar. Time tu sebab tu bila kita kena adakan satu yang kawan yang kita mendengar yang memang yang macam profesional lah, macam okay, dia mendengar sebagai suggestion in the good way lah, bukan macam okay, bila kita mendengar dia main phone dan tu tak fokus. So macam agak tak berbaloi lah bilaaju kawan-kawan macam tu. It depends lah kepada kawan. Betul. Siapa yang kita luahkan time tu. Sebab tu yang penting dengan kawan, kawan pun sama buyer kan. Diorang pun tak boleh nak macam mana kita tak boleh nak trauma dump 100% dekat diorang. Yes. So from there kita boleh actually set boundaries dengan diorang. Macam kau okay tak hari ni, aku ada something nak luah.
tanya dia dulu. Minta dulu permission. Because sometimes kalau kita datang-datang tiba-tiba luar, dia sebab mana tahu kawan kita pun ada masalah yang kita nak bagi tahu kan. Tiba-tiba tengah makan, Arif aku nak cerita Ke ni. dia tengah serabut ke apa, tengah tiba-tiba makan. kawan dia datang. Uish. Betul. Uish. Syarifah? Daripada Syarifah ada apa-apa? So macam yang Arif kata kan, kita akan buka circle kita. Even bila join program macam yang Arif kata tu, dia lebih kita tak kenal. Okay, even kita orang join buat voice ni pun barulah kenal. Saya kenal Nadia, saya kenal Arif. Lepas tu belakang tabir pun saya kenal Insyira, Irafana dan Af, Warma. Sorry. Lepas tu benda ni boleh meningkatkan self confidence juga kan. Sebab kita tak stick dengan orang yang sama. Betul juga tu. Selain daripada join persatuan, kita juga boleh make full of our time. Contohnya kita tak selalunya ada dengan kawan, betul tak? Kawan kadang-kadang busy dengan hal hidup dia. Ada job lain. So kita tak ada kawan untuk borak, untuk bersukaria. So apa kita buat? Kita boleh buat journaling, kita buat vlog, video. Korang kan suka buat video sendiri kan? Jalan-jalan Tu sendiri. biasa kalau setiap bulan down video, down video. Lepas tu every month punya kan. Every month November punya. down macam tu kan. Kita boleh buat macam tu untuk elakkan kita berfikir negatif lah daripada duduk sorang-sorang kan. Lagi-lagi kalau kita duduk sorang-sorang, kalau ada orang kedua tu manusia tak apa. Kalau orang bukan manusia, Itu dah benda lain bahaya. tu. Dah bisik-bisikkan dia lagi. Tapi kan ada bila kita buat video-video yang macam dam-dam tu, dia macam kita appreciate diri kita macam sebab appreciate memory yelah, untuk bulan betul. lepas. Apa yang diharungi macam Sebab tak kuat ada orang juga aku appreciate ni. kita. Kuat juga Time aku ni kan. aku tengah sedih. Time ni aku tengah gembira sebab ni. Time bosan-bosan semak balik video. Kan dia selain tu dapat naikkan confidence kan, dapat betul. positive thinking jugalah untuk kita. Betul. Dan bila kan Nadia kata bila nak keluar tu kan record video. So macam keluar je. Tak payah nak tunggu orang pun. Bila tunggu orang contohnya kan, weh jom esok jogging lalas esok pagi. Bercanda. Bercanda. So untuk rungkapkan daripada confessor ni, dia ada abandonment and attachment issue. So solution dia is more on fixing themselves and then try to rely on other people juga. Macam tu kan. Jangan 100% kat diri sendiri juga kan, sebab nanti burden is too much. Kita manusia boleh tahan takat mana je perasaan. Betul, orang kata selalu kata kalau makin pendam makin sakit kan. Ya betul. Betul lama-lama dia meletus juga. Tapi lagi teruk lah sebab parah. Dah pendam lama. Betul. So time to time kita still kena share dengan kawan-kawan juga. But kena minta kena tanya dululah diorang okey ke tak kita nak trauma dump ni. So because trauma dump is quite heavy tau for someone Yes. to take in. Dapat pula Macam topik dia yang heavy cerita-cerita, kan. Macam contohnya mak ayah dia nak bercerai. Macam kawan dia pun aku tak prepare kau nak cerita pasal mak ayah kau bercerai ni. Tapi okey jap. Oh yeah. Kan. Alright. So kita ada satu lagi confession. Boleh kita mulakan? Boleh. Okay. Boleh. Ini ringkasan saja. Hi, I am Sem 5 students. Now I feeling myself no longer enthusiastic in my studies sometimes. Rasa macam terpaksa study sebab penat dengan FYP and programs to handle. But then in the end, I selalu fikir my parents. Apa solution recommended untuk boost the sparks in my studies macam dulu? Wah, sangat boleh sangat relate relate. lah. Sangat relate Rasanya kita. sekarang semua orang boleh relate benda tu. Ya betul. So, sakit macam Situation ni sebab rasa macam boleh relate. So Lagi-lagi yang kita tengah buat FYP sekarang ni, Yeah. SEM 5. kita orang pun SEM 5 juga sama macam Confessor. confessor ni. So macam sekarang sebab kita range dah sampai SEM 5, kira macam dah lama kan. Rasa macam bila lah nak habis ni, Nak flip untuk naikkan balik spark tu. Aku. Okay, kalau based on apa yang saya sentiasa buat pada setiap minggu, saya akan tanya apa matlamat niat asal saya belajar benda ni. Adakah benda tu bagus atau tak bagus?
Sebab kalau niat kita tak bagus daripada awal kan, contoh macam aku nak ambil biologi, kita kan apply biologi ni untuk flex depan orang. Aku boleh tahulah semua haiwan-haiwan ni macam mana. Tak, itu akan menghasilkan pengakhiran yang tak bagus lah. Sebab at the end hujung je, cuba kan kita contoh macam okay, seminar haiwan. Tiba-tiba belajar pasal bakteria. Dah ke bosan time tu kan. Lain interest dia lain. Lagi sakit. Parasite kan. So kita kena ubah kita punya matlamat, niat asal kita belajar ni untuk yang lebih baik. Contoh macam untuk kerana kita memang minat biologi ataupun macam kita nak mewakilkan family kita untuk bekerja lebih baik, itu insya-Allah dipermudahkanlah segala urusan dia. Tapi it's okay. Kita punya burn out tu biasa kan. Obviously kita ada naik turun dan mungkin Confessor sekarang ni situasi dekat bawah sekarang ni. So ditanya macam mana nak naikkan balik dia punya spark untuk belajar tu. Mungkin kalau saya selalu buat ini betul-betul tahu saya buat tahu pagi-pagi kita akan duduk depan cermin, kita akan refleksi diri kita balik. Macam selalu kalau kat bilik saya dia macam ada cermin, tepi tu gambar parent tau. Gambar parent. Semangat kan. Semangat. Anak mak. dia macam bila kita tak cermin tu macam aku nak pergi kelas time ni, aku tengok gambar parent aku nak buat parent aku senyum lah masa tu kan. Masa ambil scroll through kan, macam aku nak buat ni tu baik-baik betul-betul ni. Tapi biasalah kita kan manusia lemah. Kita down balik, slow up balik, turun naik turun. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan dia. Tapi at the end akhirnya saya enjoy the process tu lah. Sangat enjoy. Mungkin dengan classmate-nya macam mana tiba-tiba macam hari ni nak hantar, esok due date. Time tu macam rasa macam nervous yang macam kita excited at the same time tapi nervous nak kena hantar esoknya macam mana. So akhirnya kena enjoy the process. Tukar niat asal tu untuk belajar tu apa sebenarnya. Su pun boleh relate juga dengan Confessor ni sebab Su dulu diploma 3 tahun Lepas tu macam extend sikit 6 bulan sebab PKP. Time PKP tu kelas tak boleh berjalan. And Su kelas dulu kena ada banyak lab semua. So memang tertangguh 6 bulan. So grad pun 6 bulan lambat. Dan sambung degree kan, memang fikir juga nak sambung ke tak sebab dengan diploma dah boleh start kerja kan. Betul. So macam nak sambung ke tak. So kakak kata sambung je sampai habis. Kalau ikut kan kita nak kerja je sebab dah tak larat nak belajar. So masuk semua ni macam ada lagi ke kan semangat ni kan nak study ni. Sebab Alhamdulillah lah dapat course yang betul-betul minat. Cuma untuk membelajar tu memang sangat-sangat susah lah. So apa Su buat Su ingat balik masa Su umur 11 tahun. So ada set cita-cita nak jadi saintis. So I want to make that little girl proud. Amin. So itu yang Su macam motivate untuk sambung habiskan degree. Sebab nak banggakan my inner child. Macam tu. Kira macam apa ni? Untuk treat inner child lebih baik lah. Itulah. Masa dulu kecil nak jadi apa yang sekarang dah? Tukar-tukar. Jadi polis kot. Jadi askar lah. Biasanya umum doktor, cikgu. Doktor, cikgu. Cikgu ramai-ramai. Sebab kita tak beri pendedahan lebih. So tahu je benda yang kita nampak je macam okay, aku nampak bila contohnya perarakan kan. Macam nak jadi bomba lah, tengok abang bomba tu nak jadi polis lah kan. Sebab dia boleh naik truck semua. Betul. Dia tengok apa kita pilih apa yang kita nampak. Yang nampak menarik tu kita nak. Yelah masa kecil kita tak pernah fikir macam perjalanan tu sebenarnya susah. Hidup ni lah. Hidup ni keras. Selain tu kita boleh juga set kita punya goal. Dia apa tu? Goal kita punya target. Kalau kita belajar ni mesti kita nak graduate, betul tak? Betul. Nak graduate. Lepas tu kalau kita dah graduate, kita nak dapat yang kerja. Kerja pula bukannya main-main. Takkan nak kerja biasa-biasa walaupun dah belajar tinggi-tinggi. Dah sampai degree. Mesti gaji pun mesti nak demand punya kan. Faham? Kerja tahu demand tapi So sebab kita nak benda tu, sebab kita nak support kita punya family, betul tak? Support punya family. Sebab harga sekarang bukannya murah. Even telur sekarang pun dah nak beli makanan pun fikir dia 4 kali, betul tak? bukan setakat tu nak bayar balik student loan ke. PTBTN tu tu agak susah sikit lah. Betul. Lepas tu saya nak tambah yang selain daripada kita boleh set goal kita boleh buat aktiviti lain. Sebab kita belajar ni kita penat tau.
otaknya lagi. Dengan kita punya nak pergi pitanya. Dia punya Kita pun struggle. nak bangun dari pergi. katil pun Ya, masa-masa otak-otak tu pun boleh macam tuan aku ni serius lah nak pergi ni. Betul ke ni? Betul kita ke kena ni? ada buat macam aktiviti yang macam tak relate dengan apa kita belajar tu. Macam kita buat exercise. Lepas tu macam kita meditation. Ya betul sebab bila saya 5 dia burn out. Oh, Sebab tu sangat burn sparks out. dia, sparks yang tak ada. Betul lah kita kena cari something yang tak relate dengan studies so that kita boleh mungkin spark balik sikit-sikit semangat kita Dia nak spark study tu. sikit-sikit tapi ada spark. Kalau saya pula selalu macam ujung Sabtu Ahad ni memang tak satu buku lah sebab kita nak really enjoy the weekend tu. Sebab bagi saya macam tak adalah Monday blues tu. Saya macam bila kita dah leka enjoy hujung minggu tu rasa macam okay aku dah bersedia untuk menghadapi next. Rehat secukupnya. Rehat secukupnya gitu. Macam Arik kata kan, dia kata dia dah ready lepas dia dah rest. Mm-mm. So okay, kita boleh bayangkan kehidupan kita ni adalah satu perjalanan. Betul? Okay, bila satu perjalanan ni kita akan macam nak kata kita ataupun suruh kata dia ada korang ada target kan, kita masing-masing ada target kita. Kita ada target kita. Bila perjalanan tu untuk capai target kita tu jauh, okay, menyebabkan kita penat. That's why kita kena stop untuk berhenti. Tapi bukan berhenti terus, berhenti sementara. That's why dalam kehidupan ni kena ada bus stop. Okay, bus stop bukan full stop. Okay. Sharifah 2023. Okay, bus stop bukan full stop. Sebab bila contoh kita tahu kan bus stop ni adalah perhentian yang sementara untuk kita ready naik bus tu. Turun dulu lah. Turun dulu bus tu untuk kita ready untuk naik balik bila kita nak go to the next journey. Macam tu. Faham? Sebab memang betul lah bila tanda-tandanya burn out iaitu rasa spark hilang untuk belajar. So and then some people diorang akan give up terus, which is sangat-sangat sayang. Because bila give up kita akan tengok balik tau in the past macam kenapalah aku give up. Contohnya kenapalah aku give up jadi olahraga padahal boleh je. Macam tu kan. So once dah give up tu nak back tu balik tak boleh dah. Memang dah. Betul, lagi-lagi dengan studies pula ni kan. Ui. Dah sem 5 dah ni. Sikit lagi dah Sikit pecutan lagi. dah akhir dah ni. Mesti fikir macam cepatlah graduate ya Allah. SB marah kita tak ada je. Kita tak ada je. Okay. So itulah rungkapkan untuk confessor tadi. So apa-apa just take a break, take it easy on yourself. Jangan push diri sangat. Itu je lah kan. Sebab bila push tu yang sebab punca burn out lah. Ya. Betul. Saya rasa. So jangan push diri sangat. Kalau apa-apa you need help, minta SV, minta kawan-kawan. Minta dengan kita orang pun boleh buat kan. Dengan West. West bersedia berkhidmat. Yes. So boleh move on kepada confession terakhir kita. Alright. Yeah. Saya kehilangan kawan baik saya disebabkan perbalahan kecil, tapi itu bukan kali yang pertama. Sudah banyak kali saya mengalah. Perbalahan itu adalah disebabkan kecuaian dia dan saya berkeras diri untuk tidak mengalah. Malangnya dia tinggalkan saya sebab dia kata, kau tak macam ni selalu. Dan akhirnya kami terpisah dan tidak mendengar khabar masing-masing. So macam cerita dia cut Sedih. off Agak girlfriend dia berat terus. je Agak berat confession terakhir ni. So macam mana? Bagi Nadia kan, percaya tak semakin kita membesar, circle kita makin kecil. Betul? Betul. Berbanding dengan sekolah rendah, sekolah menengah, ramai. Satu sekolah kau. Satu sekolah kita kena ni tahu dah Acik ni. cleaner pun. Makcik cleaner pun boleh Masih kita. kantin pun kenal. boleh bagi free macam awak ke lagi Tapi datang. bila dah masuk you, sikit sangat circle kita, tak macam dulu. So macam biasalah people come and go kan, macam toll. Dia just touch and go, touch dia go. Ada time dia balik semula, ada time dia tak balik. Dia macam tu. So nak cari kawan ni macam tu jugalah, susah lah nak cari yang boleh, yang selalu ada dengan kita Time kan. susah senang kan. Ada time tu dia ada time senang je. Oh. Time susah dia terus terus hilang macam tu.
dia tu bahaya lah kalau ada certain Yang tu macam kita tu. tak boleh nak trust fully. Jangan trust fully lah. So normal lah kalau kita hilang seorang member yang daripada kecil kita kenal, kita dah besar kita terputus kontak ke apa, normal lah sebab dia pun mungkin ada komitmen dia sendiri. Mungkin dia dah berkeluarga ataupun dia dah ada kerjaya dia sendiri. Boleh jadi macam tu jugalah. So bila kita bertemu dengan kawan-kawan baru, contoh macam saya kan join sukarelawan kan, bila kita nak bertemu dengan kawan baru tu, kita kena judge bukan takat luaran, kena dalaman juga kena judge. Kita jangan bila melibatkan friendship ni, jangan melibatkan one sided je. Kita kena sentiasa consider, contoh macam saya selalu fikir macam kita ajak lepak kan. Arif aku busy lah. Kita fikir balik, dia ni anak sulung, dia ni ada komitmen lain. Kadang-kadang kena fikir. Kadang-kadang macam ada friendship tu yang macam dia paksa macam akhirnya break macam tu je. Betul? So apa saya boleh suggestkan untuk confessor ni is bagi masa untuk reflect. Tengok itu salah awak atau salah dia. So tapi dalam kes ni obviously kita boleh kata dua-dua ego lah. Obviously salah yang kawan dia tu kan. Seterusnya kita boleh ajak bincang. Tapi ajak bincang tu sangat penting lah sebab macam apa orang kata? Communication is Dia nak kata tapi takut salah. dia term tu bukan hanya untuk relationship tapi Untuk semua benda. kawan-kawan, Parents, adik-beradik semua lecturer guna. pun sekali. So, Betul. Interview pun confession Communication communication is the key. So bila kita kat depan-depan tu kan, jaga lagi-lagi kalau laki-laki ego dia masing-masing tinggi, betul tak? Betul, macam kita kena berbalah lah, macam consider, fikir balik macam kita nak selamatkan friendship ni kan. So kita kena fikir balik, ajak bincang slow-slow. Lepas tu nak akhir sekali, kalau benda-benda tak menjadi juga kita sentiasa berdoakan. Sebab baru-baru ni saya jumpa kaunselor. So dia kata macam awak dalam hidup ni ada benda kita boleh kawal, ada benda kita tak boleh kawal. Betul. Macam benda kita boleh kawal ni macam ajak bincang, ajak macam refleksi diri. Tapi bila kita at the end tu kita tak boleh selamatkan friendship tu, kita just mendoakan yang terbaik untuk dia orang lah, supaya kembali ke jalan yang benar lah. Lagi-lagi bila friendship yang dah lama, kita contohnya kita buat kawan daripada sekolah rendah, and then sekolah menengah sekolah lain, universiti lain, and then sejak tu makin lama makin diam je kan. So itu tak boleh nak salahkan dia sangat, because each of us we go through our own life path. And then some life path dia akan buatkan kita grow apart of each other, because it's normal to macam mana grow apart from friends, because diorang melalui benda lain, kita melalui benda lain, and then kadang-kadang tak sefahaman. Macam tu lah, dia karakter masing-masing akan build based on life journey masing-masing. Tapi saya rasa kalau apa-apa relationship pentingnya kepercayaan each other kan. Trust each other. Betul. Tapi kan so pernah tak macam kita dah try selamatkan this relationship dengan kawan, but still then terpisah juga. Pernah juga macam kita try untuk cakap macam bukan macam ni, aku tak masukkan macam ni, sebenarnya ni. Tapi dia tetap ego macam okey lah, faham lah kan, sebab aku dah try nak fix tapi dia tak nak. So tak apalah, tapi for my case dia akan datang balik. Dia macam few years after that dia akan macam macam aku teringat dulu macam tak patut sebenarnya aku macam ni. And then we made up, tapi kita tak rapat macam dulu because kita dah grow apart. And I think it's normal for friends to grow apart. Lagi-lagi friends yang you kenal daripada kecil. Yep. Sebab apa yang Su cakap tu betul juga kan. Sebab yang kita tahu bila kita terima je benda-benda macam ni, kita tahu yang Allah tu dia hadirkan orang seperti contoh kawan macam tu dekat kita, ataupun kita dekat dia untuk kita belajar apa betul. itu erti perpisahan. Kalau kita berpisah kan, sebab yelah tahu berpisah tu sakit kan. Betul. Tapi friendship macam break up lagi lah. Kita kenalah fikir juga untuk diri kita, sebab buat apa kita nak terhege-hege dekat orang yang rasa macam tak appreciate diri kita. Kita dah try macam yang Su kata, sudah try fix kan, let's talk lah apa semua, tapi still tak jalan kan. So macam kita kena lah appreciate diri kita sendiri. Siapa lagi nak appreciate diri kita melainkan diri kita. So
Ya, apa ni? So, So boleh kata kat sini macam tempoh persahabatan tu tak menjanjikan, tak menjanjikan macam mana diorang tu lah. Tapi faham juga, betul lah kata Sharifah, because every person is a lesson. Yes, setiap pertemuan tu ada sebab. Betul. Okay. So situ kita boleh rongkapkan basically in general kita punya life ni maybe it's not easy. Some people have it hard, some people have it easy. It is a privilege to have nice family, nice support, nice friends, but sometimes kalau kita tak mendapat privilege tu, it's okay, there is a way for us to rebuild ourselves, because tak semuanya, not all is lost kalau kita menghadapi satu kesusahan. So ada apa-apa lagi nak tambah daripada Buas kepada penonton? terima kasih. Apa? Aku nak cakap apa? So kalau tak ada apa-apa, kita boleh buat outro. So Oh. outro kita setiap guest kena buat sekali tau. Okay. Okay, so dia macam ni. See you soon in Gamma TV. Alamak macam susah. Sama banyak kena. Sekejap. Dia ada step pula. Gamma TV. Ah? Gamma. Gamma TV. Oh. Gamma, Gamma TV. Okay. Ada. Dari dia. Okay, cuba yang terbaik lah. Cuba itu boleh. Okay guys, we're signing out. So see you soon in Gamma TV. Cik, cik, cik.